Malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib bulanan kita, tuan-tuan sekalian. Dan alhamdulillah untuk Negeri Sembilan masih lagi boleh diteruskan solat berjemaah dan kuliah agama. Bagi Putrajaya, Kuala Lumpur dan Selangor, mereka tidak berpeluang seperti mana kita, tuan-tuan sekalian. Maka kenalah kita ini panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih memberi peluang kepada kita untuk membuat amal ibadah, menuntut ilmu secara berjemaah di surau ini. Baik, pada bulan yang lepas kita dah berbincang berkaitan dengan wasiat, kan, untuk kewajipan menyegerakan menyelesaikan urusan wasiat. Pada malam ini kita pergi pada satu tajuk, iaitu kewajipan mengenal pasti status harta si mati. Okey. Sebelum sesuatu harta itu dibahagikan, menjadi satu tanggungjawab kewajipan waris-waris mengenal pasti setiap harta itu sebenarnya adalah harta si mati dan boleh dikategorikan sebagai harta pusaka. Sebab tuan-tuan kena ingat, tak semestinya dalam akaun si mati itu adalah hak milik sepenuhnya harta pusaka tersebut. Kadang-kadang kita ini, sebagai contoh, kita sebagai ayah, kita ada meletakkan duit anak-anak kita dalam akaun kita. Ada orang yang buat bisnes, dia meletakkan dalam akaun peribadinya, bukan akaun syarikatnya, iaitu pusingan modal, kan? Dan pusingan modal ini kalau dia share maka melibatkan banyak pihak lah. Sebab itu apa-apa yang kita ada harta setakat yang kita hidup ini, sekurang-kurangnya kena maklum pada ahli waris kita yang dalam akaun kita ini sebenarnya milik siapa. Macam saya, isteri saya bahagian dia, anak-anak saya bahagian dia. Maka setiap orang itu, setiap ahli keluarga saya, dia ada akaun masing-masing. Anak saya tabung haji pun ada, ASB pun ada. Isteri saya pun sama juga. Jadi setiap bulan kalau nak menabung sekalipun, maka pergi ke akaun masing-masing. Ditakdirkan Allah Ta'ala saya meninggal, maka apa yang dalam akaun saya ini tiada kena mengena dengan mereka, dan mereka hanya boleh bahagikan mengikut hukum faraid. Jadi tak ada dah isteri saya nak claim yang dalam akaun saya ni ada separuh adalah harta dia. Tak boleh dah. Sebab harta saya, apa yang ada dalam akaun saya, tiada bercampur dengan mana-mana modal ataupun mana-mana simpanan ahli waris saya yang lain. Baik. Pertelingkahan sering berlaku akibat status pemilikan harta yang tidak dipastikan dengan tepat. Waris bertanggungjawab mencari kebenaran dan mengembalikan hak kepada pemilik sebenar harta itu. Hindari sifat tamak. Tamak ini adalah kita nak ambil hak orang lain. Kalaulah ayah kita meninggal hari ini, minggu depan adik kita itu kata bila nak uruskan harta ayah, maka tidak boleh kita kata kepada dia tamak. Sebab dia bukan tamak, dia nak ambil hak dia. Maka mengambil haknya adalah bukan tamak. Tamak ini adalah kita nak mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Kemudian, atau sikap suka mencari kesalahan orang lain untuk kepentingan diri dia sendiri. Banyak yang berlaku mencari kesalahan orang lain untuk kepentingan diri sendiri ini adalah bagi orang yang mana dia terlebih bijak. Bila dia terlebih bijak, tuan-tuan, kadang-kadang dia berdajal orang lain disebabkan kebijaksanaan dia. Ini pun hati-hati dalam kes yang berkaitan. Okey, kita tengok pada harta yang pertama, iaitu harta yang dipinjam. Sekiranya sesuatu harta itu dipinjam oleh si mati daripada seseorang, harta itu hendaklah dikembalikan kepada tuannya. Sekiranya pinjaman itu berlaku ke atas harta alih yang tidak berdaftar, harta alih ni macam barang kemas, pakaian dan sebagainya,
kembalikan harta itu kepada tuannya. Masalah yang berbangkit adalah apabila harta itu didaftarkan dengan nama si mati, sama ada harta alih atau harta tidak alih. Sebab itu tuan-tuan sekalian, malam ini saya pakai kopiah, saya pakai jubah, saya pakai jam, saya pakai seluar. Dan saya bawa handphone dan ada buku dan sejadah saya. Maka bila mana saya meninggal, maka baju, kopiah, jam, handphone dan sebagainya ini adalah bukan lagi milik saya. Dia adalah harta yang saya tinggalkan. Maka jadi milik siapa? Jadilah milik ahli waris saya yang layak menerima faraid. Isteri saya tidak boleh memandai-mandai, ambil baju, ambil kopiah, ambil sejadah, ambil baju ni, dia hantar kepada rumah anak yatim. Kalau dia nak hantar sekalipun, mesti dia tanya dulu pada mak saya, kepada ayah saya, anak saya 2 orang tu yang lelaki, boleh ke tidak? Kalau mereka benarkan, maka baru boleh hantar. Tapi kalau isteri saya memandai-mandai terus hantar ke rumah anak yatim itu, maka ini menjadi satu kesalahan. Takut menjadi haram tindakan tersebut. Kenapa? Sebab baju dan benda-benda ini adalah sudah menjadi milik ahli waris saya yang lain, iaitu 5 orang itu. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan harta yang saya tinggalkan, nak beri ke, nak hadiah ke, nak lupus ke, nak jual, mesti tanya dulu ke 5 pemilik harta tersebut. Setuju dengan saya, ramai orang kita yang terlepas pandang dalam isu ini. Betul? Kononnya nak memberi pahala kepada si mati, tapi pada yang sama dia telah mengambil hak orang lain tanpa mendapat persetujuan daripada ahli waris yang lain. Ini bahaya. Jadi tuan-tuan dah tahu malam ini, maka bolehlah segera kita tinggalkan perbuatan ini dan kita khabarkan kepada orang lain supaya kena ikut step dia, tuan-tuan sekalian. Baik. Contoh yang pertama dalam buku ini ditulis berkaitan dengan harta yang dipinjam. Sebidang tanah dipinjamkan oleh Ali kepada menantunya yang bernama Abu. Ali ni pak mertua, Abu ni menantu dia. Dia pinjamkan sebidang tanah tadi, pak mertua beri pada menantunya yang Abu ini bagi membolehkan Abu ini mengeluarkan wang KWSP untuk mendirikan sebuah rumah di atas tanah itu. Bila belum cukup umur 50, maka tidak boleh buat keluar akaun 2. Bila tak cukup umur 55, tak boleh keluar kesemuanya. Jadi dia nak buat keluar duit KWSP mesti ada sebab. Contohnya nak buat rumah. Nak buat rumah mesti tunjuk tanah yang mana. Tanah tak boleh pakai tanah nama orang, mesti nama kita sendiri. Maka pak mertua tadi atas belas ihsannya dengan melihat kekangan yang ada pada menantu, tak apalah kau pinjam tanah aku, maka tanah itu dipindah milik oleh Ali kepada Abu. Sebab mesti dengan nama dia. Siapa yang nak keluar duit tadi, KWSP tadi, atas nama dia, maka tanah itu pun mesti dengan nama dia. Maka pak mertua kata, aku beri pinjam tanah ini kepada engkau dan aku tukar nama pada engkau. Walaupun tukar nama, dia adalah atas tiket pinjam. Jangan bila tukar nama confirm miliknya. Tak. Dalam kes ini ada berlaku. Maka bukan hibah, tetapi sekadar meminjamkan tanah itu sehingga selesai pembinaan rumah menantunya dengan perjanjian Abu, menantu tadi, akan mengembalikan semula tanah itu kepada Ali, yakni pak mertuanya, setelah selesai urusan pembinaan rumah. Tanpa diduga, Abu meninggal dunia. Abu ni siapa? Menantu dia. Jadi tanah ini bukan tanah Abu, bukan tanah menantunya dan sepatutnya tidak boleh dibahagikan mengikut faraid. Betul? Sebab dia dipinjam sahaja. Sebaliknya hendaklah dikembalikan kepada Ali, yakni pak mertua tadi. Masalahnya ada kalanya pinjaman antara menantu dan mentua seperti ini tidak didokumenkan dalam bentuk satu perjanjian, dan keadaan ini mengundang pertelingkahan antara Ali dengan waris Abu yang mahukan harta itu dibahagikan mengikut faraid atas alasan tanah itu didaftarkan dengan nama Abu. Ada berlaku ke tidak? Ada.
Tak jauh daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya ceritakan sebelum ini, yang mak tadi nak beri pada 7 orang anaknya seorang sekeping tanah. Kemudian 7 orang ini tak nak tanah, nak duit. Maka jual tanah tersebut. Tak boleh nak jual lah, kena cari buyer dahulu. Maka mereka bersetuju meletakkan pada nama kakak. Bila mana letak pada nama kakak, ditakdirkan Allah Ta'ala mak pun meninggal. Selesailah tanah itu bukan lagi nama mak, maka nama kakak. Ditakdirkan Allah Ta'ala kakak pula stroke. Yang 6 beradik tadi tak nak pergi jumpa kakak sebab kakak tadi tengah tak sihat. Malas nak kacau je dengan urusan tanah. Nak kacau hanya urusan kesihatan saja. Ditakdirkan Allah Ta'ala kakak tadi meninggal dunia. Tanah tadi nama kakak. Maka yang 6 ini pergi berjumpa dengan suami kakak. Suami kakak tak tahu tentang isu itu, padahal dia tahu. Kemudian pergi jumpa dengan anak kakak. Maka anak kakak kata, di tanah ini nama mak kami. Kenapa pak saudara, makcik dengan makcik nak tuntut? Maka jadi bergaduh. Begitu juga dalam isu ini. Sebab itu saya nak nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekalipun kita dengan anak kita dengan menantu kita, bagi benda ini secara hitam putih. Sekalipun kita ini dalam kes ini nak meminjamkan, maka buat satu perjanjian. Kita yang memberi pinjam dan yang menerima pinjam itu ada tanda tangan, ada cop jarinya, ada nama dan IC-nya. Maka letak waris ataupun saksi daripada siapa-siapalah ahli keluarga kita yang terdekat. Sebab bila jadi begini tuan-tuan dan puan-puan, dia akan jadi susah. Dia akan jadi susah ini. Kalau susah untuk menguruskan boleh tahan lagi. Takut susah sampai tahap bergaduh, fitnah, sebar sana, sebar sini, lala sekali bergaduh di antara keluarga yang terdekat. Ini kita tak nak tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya bila saya ceramah bab ini tuan-tuan dan puan, di masjid, di surau, tempat yang lain, ada masalah daripada kalangan jemaah kita. Macam ada jemaah yang di Mantin, kan, masjid Pekan Mantin. Ayah tadi beri letak nama dia. Maka saya kata, ayah beri tadi letak nama puan, pinjam ke apa? Tak, ayah kata ayah hadiah. Okeylah, selesailah. Bila hadiah, hibah lah, betul tak? Dia beri pada si anak ni lah, kakak yang sulung. Masalahnya, adik-beradik tadi telah buat keluar hampir 200,000 buat rumah atas tanah tadi. Maka saya kata, suami dia kata, kalaulah isteri saya mati, bagaimana ustaz? Maka saya tanya kepada dia, yang isteri tadi bagi adik-beradik buat rumah atas tanah tadi, kenapa? Oh, isteri kata, tak apa, dia kata untuk family kita berkumpul, dia kata. Bila begini tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini okey, next keturunan yang seterusnya okey ke tidak? Siapa pula yang nak claim tu rumah siapa? Siapa pula yang nak claim itu tanah siapa? Kalau dari segi dokumentasi, dari segi logik akal, maka tanah itu adalah milik yang kakak yang sulung tadilah. Jadi saya kata, ada ke tidak kakak laburkan untuk rumah tersebut? Dia kata bini saya tak ada duit, tapi adik-beradik dia saja yang buat. Ini pun jadi problem. Andai katalah kakak tadi meninggal, tuan-tuan ingat senang nak bahagi begitu saja. Sebab nama itu nama kakak. Bila nama kakak, isunya adalah suami mesti nak tuntut hartanya. Sebab suami adalah penerima faraid, ahli waris kepada isterinya, yakni yang kakak tadi. Persoalannya timbul, rumah tadi apa cerita? Dahlah kosnya bukan 20,000, kosnya hampir 200,000. Bila hampir 200,000, takkan yang ni nak bayar pula kos yang mereka telah keluarkan? Ini jadi masalah. Jadi saya tanya pada dia, ayah masih hidup? Dia kata ayah hidup lagi. Kata pergi jumpa ayah, cuba tanya ayah yang beri dulu atas sebab apa, biar clear tuan-tuan sekalian. Sekarang ini seronok tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh berkumpul ramai-ramai. Kena ingat ya, kita ini akan meninggal. Yang tahu kisah untuk dibuat rumah itu untuk berkumpul ini barangkali dalam lapisan kita sahaja.
Lapisan cucu kita adakah boleh menerima dengan keadaan itu? Harta yang orang wakaf pun ahli waris pergi minta, apatah lagi dalam isu ini. Harta ni mak dia wakaf dulu. Anak gunakan lawyer, gunakan undang-undang, mak pula dulu tak buat secara proper, maka tarik balik tuan-tuan dan puan-puan. Pernah dengar isu masjid, isu surau kan? Dan saya pernah dengar tuan-tuan isu kubur. Maka kena korek balik kubur tadi, gitak tempat lain. Dia dalam bab ini kena hati-hati. Sebab itu saya katakan pada tuan-tuan sekalian, daripada dulu lagi, apa-apa transaksi biar buat sampai penamatnya. Jangan buat lebih kurang begitu saja. Lebih kurang bagaimana contoh? Mana AJK surau ni? Tu tanah belakang tu dengan ini saya wakafkan kepada surau. Maka surau berkata alhamdulillah Tuan Haji, moga murah rezeki Tuan Haji, buat makan apa semua, tapi dokumentasi tak buat. Cukup 15 tahun, maka yang ahli waris tadi makin besar, makin cerdik, makin bijak pandai. Maka dia pun tengok harta tadi tak ada apa-apa, surau nak claim. Minta maaf lah tuan-tuan sekalian. Rugi kan? Sepatutnya surau ini apa-apa hajat daripada jemaah, bantu dia. Terus buatkan untuk dia. Kalaulah dia tak ada duit, pakat-pakat infak untuk uruskan soal dokumentasi tersebut, supaya memberi manfaat kepada kita dan memberi manfaat kepada dia. Baik. Yang kedua, harta yang dipegang amanah. Sekiranya si mati adalah pemegang amanah kepada seseorang atau mana-mana institusi seperti masjid, sekolah agama dan sebagainya. Barangkali surau ini ada pemegang amanah. Harta itu hendaklah dikeluarkan daripada hukum faraid walaupun harta itu didaftarkan dengan nama si mati. Tanggungjawab waris adalah mengembalikan harta itu kepada orang atau institusi yang si mati memegang amanahnya. Barangkali surau ini dia ada pemegang amanahnya. Ikutlah dana apa ke. Ni handphone ni pun boleh tahan juga. Hari ni kan bila kita upload dalam YouTube, ada subscriber, betul? Kemudian ada follower, kemudian ada like, kemudian ada share, maka YouTube akan bayar, betul? YouTube akan bayar itu dalam akaun siapa? Adakah akaun peribadi ataupun akaun surau? Maka benda itu adalah duit. Jadi duit itu mengalir ke mana? Okey. Sebagai contoh, surau ini ada pemegang amanahnya. Jadi bila dia itu sebagai pemegang amanah, dalam akaun dia, sebagai contoh surau ini saja 50,000, maka kena keluarkan 50,000 itu daripada akaunnya. Jadi ahli waris kena keluarkanlah, sebab bukan milik si mati. Maka keluar, letakkan di tempatnya yang berhak, iaitu pada surau ini. Kalau dibahagikan secara faraid, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Sebab dia adalah bukan harta si mati. Bila sebut soal pemegang amanah ini, maka rata-rata daripada kita selalu bercakap soal KWSP diletakkan penama. Betul? Jadi soal penama, saya nak tuan-tuan sekalian jangan lagi keliru, jangan lagi bawa ajaran yang salah. Penama ini tugasnya hanyalah untuk mengurus tadbir harta tersebut dan sebagai pemegang amanah kepada harta tersebut. Kalau tuan-tuan tak percaya, buka dalam mana-mana fatwa yang berkaitan dengan penama di KWSP. Maka itulah jawapan yang saya katakan tadi. Dia bukan dibahagikan secara farad. Sekalipun ada orang kata, ustaz saya tak ada masalah dah KWSP, saya letak penama isteri saya 100%. Maka kalau saya mati pergi pada dia semua. Tuan-tuan, salah jawapan ini. Kalaulah dia sebagai isteri, KWSP arwah suami dia ada 100,000. Sememangnya KWSP adalah memudah cara, maka dia akan salur terus ke akaun penama tersebut. Tak payah dah ambil perintah itu, perintah ini, tak payah. Dia terus pada akaun penama. Maka penama itu perlu cari mana-mana ahli waris yang ada, maka ikutlah bahagian dia. Kalau dia sebagai isteri, dia adalah sebagai penama, dia ada anak, maka ambil bahagiannya 1/8 daripada KWSP tersebut. Kalau dia tak ada anak, maka ambillah 1/4 daripada duit KWSP tersebut. Sebab dia ada hak. Sebab itu ada di kalangan kita, tak tahu boleh ke tidak KWSP. Dia kata kepada saya, ustaz penama saya tak letak nama manusia. Tak letak nama isteri abang? Tak. Kenapa tak percaya kat isteri? Dia kata bukan tak percaya ustaz, sebab isteri saya manusia. Saya letak penama adalah Majlis Agama Islam. Kata kenapa letak Majlis Agama Islam? Sebab dia institusi ustaz.
Senang. Nanti dia yang akan bahagikan. Logik juga kalau fikir begitu, tuan-tuan sekalian, kan? Jadi soal penama ini walaupun letak dua penama 50%, maka pergi ke akaun tadi, maka kena bahagi mengikut faraid. Boleh selagi mana belum umur 50, maka tak boleh buat keluar akaun 2. Selagi mana tak cukup 55, maka tak boleh buat keluar akaun 1. Betul? Tuan-tuan ini yang banyak kerja swasta sudah tentu terlibat dengan KWSP. Maka KWSP ni bukan sikit amount, kan? Saya tengok di pejabat saya, kadang-kadang yang kerja swasta, kita tengok kan permohonan sijil faraid, kan? Sijil faraid yang dimohon, maka kena kepilkan harta-harta. Macam itu saya pernah tengok. Saya 34, umurnya 38. Jadi dalam KWSP dia ada 300,000. 300,000 umur 38. Maka kita semak dokumen lagi, ASB-nya berapa? 500,000. 38 tahun. 700,000 800,000 ada. Ustaz Ehsan 10,000 pun terkapai-kapai. Susahnya hidup ini. Itu. Kadang-kadang mari terfikir, tuan-tuan sekalian. Tahu saya mari terfikir apa? Tuan-tuan nak beli kesimpan duit banyak, senang ke susah? Susah kan? Ni yang senior-senior depan saya ni. Dulu masa ada anak bagai, gaji kita habis untuk anak-anak isi rumah ni banyak, kan? Sepatutnya boleh makan ayam KFC, ayam goreng. Setiap hari terpaksa ikan kering 3 hari, 2 hari ayam. Dulu. Kenapa? Ustaz, ni nak kumpul banyak ni. Susah, kan? Bila susah, maka saya mari terfikir satu isu. Bila mana mati, ahli waris duit yang kita tinggal tadi, dia buat tak ke tidak untuk manfaat kita di dalam kubur? Saya main kita fikir situ je. Sebab itu saya nasihat kepada tuan-tuan sekalian, sebab ada jemaah yang betul lah ayah, kan sifat ayah. Dia tanya pada saya, Ustaz, saya ada 5 orang anak, saya ada 3 biji rumah. Habis tu saya nak beri kepada anak-anak saya sebiji rumah, tapi saya ada 3. Macam mana Ustaz nak buat? Maka saya kata pada dia, Haji belilah lagi 2. Dia kata nak beli macam mana, saya pencen dah Ustaz. Tengok ayah fikir pasal anak. Anak fikir pasal saya. Begini ya tuan-tuan sekalian, rumus paling mudah. Tuan-tuan nak ikut, tak nak ikut sudah. Tuan-tuan nak memiliki harta susah, nak boleh kedapat susah. Gaji 15,000, gaji 10,000, terpaksa makan 2,000. Sebab yang lain untuk bayar benda-benda tadi. Sekalipun tuan-tuan ada harta banyak, malam ni tuan-tuan balik fikir, apa benda harta yang aku miliki ini yang boleh backup aku untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikir begitu. Anak-anak tuan-tuan semua dah besar. Saya pun nak boleh beli rumah dinilai ni tuan-tuan sekalian, ayah saya 1 sen pun tak beri pada saya. Boleh-boleh saya boleh beli. Ni tuan-tuan yang boleh duduk di sini ni, rumah banglo, rumah semi-D, rumah 2 tingkat dan sebagainya, tuan-tuan tak diberikan pun duit oleh mak ayah. Betul ke Abang Fazil? Ayah kata nak ambil 50,000 beli rumah di ni. Ada kan? Boleh hidup kan? Tuan-tuan fikir diri tuan-tuan dululah pada saya. Tapi jangan sampai tahap tuan-tuan infak semua sekali. Sebab tuan-tuan kena fikir juga, kita meninggalkan ahli waris, jangan sampai ahli waris kita ini meminta-minta pada orang lain pula. Beri yang secukupnya, maka ambil bahagian lain untuk backup diri kita. Kenapa? Sebab bila mana mati kita ni, hadis yang selalu kita duk baca selalu kan, iza mata ibnu Adam itu, iaitu yang tidak akan terputus amalannya adalah harta yang infak. Yang kedua adalah ilmu yang memanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Tuan-tuan kalau nak kerja yang nombor 1 dan nombor 2 ini. Nombor 3 boleh kerja juga, tetapi nombor 3 ini adalah doa anak yang soleh. Bila nama anak, dia manusia. Manusia macam kita, macam tuan-tuan. Ada hari malas mari masjid, ada hari rajin datang masjid, ada hari nak buat tahlil arwah untuk mak ayah, ada hari malas. Betul?
Betul tak kita cakap pasal diri kita ni? Betul lah. Jadi tuan-tuan jangan mengharapkan di situ. Barangkali anak soleh ini, barangkali dia jadi soleh umur 50. Sepanjang sampai umur 40-49 dia khayal, maka tak ada lah untuk kita. Jadi saya berpandangan harta yang ada ini cuba letak satu portion yang untuk backup diri kita. Saya berfikir juga tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu saya fikir yang mana? Saya fikir yang nombor 2 tadi, ilmu yang bermanfaat. Jemaah sini yang WhatsApp saya pukul berapa? Saya reply. Mengantuk, memang mengantuk tapi reply je lah. Sebab walaupun benda itu bukan berbayar, bukan apa pun, sekadar memahamkan orang. Bukankah dikira sebagai ilmu yang bermanfaat? Dengan dia faham apa saya cerita, walaupun dia tahu dah untuk pengesahan, kita memahamkan dia lagi, ataupun dia memahamkan kita, saling memerlukan. Maka saya kerja yang nombor 2 ini juga tuan-tuan sekalian. Moga-moga Allah Ta'ala terimalah. Jadi mana-mana ustaz, ustazah, asatizah yang mengajar di sini, maka kena ada perasaan itu. Jadi bayangkan tuan-tuan sekalian, yang mengajar ini tuan-tuan faham. Bila tuan-tuan faham, tuan-tuan ajar pula pada orang lain. Bila ajar pada orang lain, saya boleh katakan I love you tuan-tuan sekalian. Sebab tuan-tuan telah membuatkan satu hasil buat penceramah itu, iaitu ilmu yang diajar dan dimanfaatkan oleh yang seterusnya tuan-tuan sekalian. Betul? Okey, baik. Itu adalah yang kedua, iaitu harta yang dipegang amanah. Yang ketiga adalah harta yang sudah dijual. Ada kalanya penjualan harta seperti tanah atau rumah dibuat tanpa pindah milik kepada pembeli. Ini banyak berlaku. Kalau tak jual sekalipun, ayah beri kepada anak. Kemudian tak tahu beri bila. Kemudian tak tukar lagi nama. Ini banyak berlaku. Lebih malang lagi bagi penjualan yang diuruskan oleh orang tua terdahulu tanpa dokumen perjanjian jual beli. Borang 14A pun dia tak kenal tuan-tuan sekalian. Dia hanya cakap mulut sahaja. Maka waris-waris bertanggungjawab menyelesaikan jual beli ini. Mereka perlu bersikap terbuka dan mendapatkan bukti berlakunya jual beli antara si mati dengan pembeli dengan apa cara sekalipun. Sekiranya berpuas hati dengan bukti yang ada atau dapat dibuktikan oleh pembeli, hak pemilikan hendaklah diberikan kepada pembeli. Sekiranya bukti pembelian tidak jelas, kabur, kedua-dua pihak perlu mencari jalan penyelesaian secara perbincangan berkonsepkan situasi win-win situation. Yang pastinya mesti wujudnya proses jual beli tersebut. Setengah pada kita dia bayar dulu. Kemudian dia buat dono saja, tukar nama pun tidak, sebab dia sangkakan hidup lama lagi, nyawa panjang lagi. Maka diuji, barangkali Allah Ta'ala matikan salah seorangnya, ataupun Allah Ta'ala matikan kedua-duanya. Ini pun problem juga tuan-tuan sekalian. Jadi soal harta yang sudah dijual ini perlu ada pembuktian. Paling cantik, bila mana berlaku saja pembelian, maka terus pergi tukar nama, title tersebut, selesai terus. Jangan duk main tangguh-tangguh lagi tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan duk main tangguh-tangguh pun serabut juga. Nanti abang baju hitam kita ni yang akan kita rujuk nanti untuk proses pertukaran nama dan sebagainya. Dia berpening kepala tuan-tuan sekalian. Jadi soal harta yang sudah dijual ini mesti sampai ke penamatnya. Boleh? Okey. Macam baru ni, jemaah kita juga, bukan di sini, di sekitar ini juga, dia rujuk kepada saya setelah kes itu berlaku dah 2 tahun. Isunya adalah isu mak dia meninggal. Bila mak dia meninggal, maka meninggalkan anak lelaki 2 orang. Maka secara totalnya akan dapat pada anak lelaki ini. Kalau anak lelaki 2 orang, maka kena bagilah separuh. Jadi yang si adik ini berkata pada abangnya, dia kata, kau uruskan semua sekali, nanti bila mana nak jumpa dengan pegawai pejabat tanah nanti untuk urusan nak tanda tangan apa semua nanti, kau panggil aku, nanti aku pergi lah. Maka dia pun menaruh harapan yang tinggi kepada abangnya tadi. Maka abangnya memberi pesan kepadanya setelah abangnya berusaha menyelesaikan apa-apa yang berbangkit tentang tanah tersebut. Maka abang dia pesan, nanti bila pergi ke pusaka kecil pejabat tanah nanti,
Bila pegawai pejabat tanah tadi tanya kau setuju je dia kata baik, nanti aku setuju je. Maka bila sampai ke tarikh temu janji itu, kes pun disebut, maka pegawai itu tanya kepada yang si adik ini. Dia kata, tuan setuju ke tak ni? Bahagian tuan banyak ni. Maka dia ingat pesanan abang dia, maka dia kata setuju. Dia kata setuju. Maka pegawai tadi tanya sekali lagi, betul ke setuju ni? Bahagian awak ni tak banyak seperti mana abang awak. Maka dia pun ingat abang dia pesan tadi, cakap setuju. Dia kata setuju. Dia kata. Maka setuju dia pun sign. Baik punya tuan-tuan sekalian. Maka lepas 2 tahun dia pokok saya. Dia kata yang si adik ini, dia kata sebenarnya ustaz saya tak setuju pun. Habis tu yang abang pergi setuju depan pegawai pejabat tanah dulu. Kenapa? 2 tahun dulu. Dah abang saya kata setuju je. Saya setuju. Maka dah abang nak cakap apa hari ni kata. Abang call saya pun tak ada function dah. Sebab abang dah setuju dah di sana dulu. Dah 2 tahun dah kes ni berlaku. Cuma saya tak beritahu ustaz je lah kenapa boleh jadi begini. Jadi abang saya lah ni, saya kata pergi settle lah dengan abang. Tak boleh nak settle, abang saya pun stroke lah ni. Itulah balasan dia tipu saya ingat itu. Tengok bergaduh tu ada. Ini pun problem juga tuan-tuan sekalian. Jadi saya kata apa alasan Tuan Haji call saya? Saja nak luah perasaan kat ustaz. Kurang-kurangnya hilanglah saya punya perasaan marah. Begitu. Pada saya boleh istilahkan begini saja. Si abang cerdik, si adik bodoh. Tu je lah. Abang tadi bukan cerdik yang bagus, terlampau cerdik. Dia berdajal adik dia, maka adik dia yang kena. Jadi bila jadi begini, adik dia pula duk canang cerita yang abang dia buat je macam ni, sampai abang dia sakit begitu. Allahu Akbar. Ni kisah adik-beradik. Adik-beradik. Kadang-kadang mari kita fikir tuan-tuan sekalian. Kenapa Allah Ta'ala gazetkan satu undang-undang berkaitan dengan faraid? Kalau lah tak ada hibah, tak ada harta pencarian, tak ada wasiat, maka last sekali adalah faraid. Kenapa Allah Ta'ala kanunkan, menjadikan ia suatu kewajipan untuk pihak-pihak ini mengikut kepada hukum hakamnya? Kerana dia tahu dah manusia ini sifatnya begitu. Macam mana dia boleh tahu? Sebab dia Allah. Dia pencipta. Kita ini hamba. Maka dia buat kita, maka dia tahu kelebihan dan kelemahan kita. Dia tahu dah kelemahan manusia ini bila berkait dengan harta, maka boleh jadi berbalah. Masa kecil sampai sekolah, sampai masuk universiti, sampai berkahwin, hubungannya rapat. Tetapi bila berkaitan dengan harta, maka berpecah belah habis tuan-tuan sekalian. Itulah sifat manusia. Sebab itu manusia ini dia kena sentiasa ada suatu ubat yang dinamakan sebagai peringatan. Apa itu peringatan? Dalam bahasa Arabnya tazkirah. Sebab itu kita ini betul lah kita sibuk-sibuk juga. Saya bukan nak kata pada orang lain, saya sendiri pun sama. Kalau kita tengok sembahyang berjemaah ini wajib ke sunat yang dituntut? Sunat kan? Betul? Berjemaah kan? Menuntut ilmu wajib ke sunat? Bezakan di situlah. Jadi sekalipun kita sibuk, bila ustaz ataupun ustazah mengajar, duduk sekejap, ambil berkat, kemudian bangunlah. Tak ada masalah. Supaya walaupun mukaddimah saja kita dengar, sekurang-kurangnya terpercik ilmu itu. Sebab dalam majlis ilmu yang menghadiri selain daripada makhluk manusia adalah malaikat. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu amalkan begini. Bila saya ada dalam majlis ilmu, tapi masa belajar dulu tak amal pun. Bila dah tua gini, tak adalah tua, maknanya kata umur 30, masa belajar dulu pun masalah juga. Lepas tu kita bila belajar, kepala otak ini hanya memikirkan pointer, maka kita duduk tak hafal tuan-tuan. Saya ingat dulu masa belajar, walaupun ambil ijazah bidang syariah, kena hafal 3 juzuk. Semester pertama 1 juzuk, semester ketiga 1 juzuk, semester kelima ke 6 1 juzuk, 3 juzuk semua sekali. Maka setiap 1 juzuk itu dia 1 jam kredit. Maka kena kejar. Jadi kadang-kadang mari fikir, aku hafal dulu sebab jam kredit ke sebab apa? Dan ni apa jadi? Yang juzuk ketiga boleh ingat 1 2 tapi kalau orang baca boleh ikut
Juzuk 3 tahu dah dia bermula dengan apa. Tahu dah. Kan? Itulah beza dia kan. Sebab itu kadang-kadang dalam belajar ini kena ikhlas. Tapi belajar paling kualiti tahu siapa? Tuan-tuan lah. Ada jam kredit datang hari. Ada habis kelas, habis jap gini, tunggu di pintu depan, orang bagi seorang RM10 ada. Dia datang dengan penuh, betul-betul dia nak datang mendengar kuliah agama. Padahal malam ni boleh tengok buletin utama. Dah balik lagi lah tengok buletin utama. Kenapa tak tengok? Kenapa tak tengok? Barangkali ada cerita ramah, kenapa tak balik tengok? Banyak banyak pilihan kan. Pergi makan sup ekor, kenapa tak pergi? Ini sini sudah kena tangkap. Sini sudah bersih. Kalau orang boleh konsisten, dunia ini di tangan dia, akhirat di hati dia. Kalau orang tak boleh konsisten, dunia di hati, akhirat di tangan. Bila-bila masa boleh baling, tuan-tuan sekalian. Tapi saya mari terfikir sebab saya muda lagi. Bila saya lihat orang yang senior di hadapan saya, rata-rata yang saya tanya, macam mana yang boleh lekat ni? Dia kata mula daripada muda. Ada ke orang yang tak pernah datang masjid, pencen hari ni, besok terus jadi orang masjid? Ada? Ada, tapi susah. Sebab istiqamah tu susah. Betul tak Haji? Yang boleh jadi kekal begini, adakah baru semalam datang? Tu kata. Jadi saya kena ambil iktibar sebab saya muda lagi. Muda lagi ni. Nampak muka tua. 34 tahun baru saya ni. Jadi saya nak ambil lah benda tu. Kadang-kadang syaitan ini dia macam-macam keadaan. Datang ceramah sebab apa? Sudah. Kalau tak ada ceramah datang tak? Sudah. Dia mari tu. Sebab tu jangan duk main. Sebab tu bila saya duduk di atas ini, saya tak menganggap diri saya lebih tinggi dan mulia. Saya lebih menganggap yang duduk ini lebih mulia sebab dia orang datang ini tanpa apa-apa matlamat. Datangnya hanya untuk perfect, orang kata apa, solid untuk dia nak faham dan dia nak tahu. Kan? Hari ini tajuk ini. Saya ingat hari itu rasa nak menitik air mata. Tak tahu kenapa. Saya ceramah di Masjid Bukit Indah, Ampang sana tu. Sebulan sekali macam ni lah. Jadi bila dah ceramah ni ada tempat-tempat kadang tak teringat tau. Rupanya habis ceramah datang jemaah, ustaz, hari ni saya bawa rumah saya. Kenapa? Sebab ustaz janji bulan lepas nak ajar tajuk ni. Kenapa ustaz pergi tajuk lain? Aduh. Saya mari terfikir rupanya orang ingat apa yang saya kata. Saya ingatkan bila saya mengajar balik belah begitu, tak ada ke mana dah. Rupanya dia tunggu bulan depan dan ajak isteri dia sebab dia kata bulan ni ustaz tu dah janji tajuk best minggu ni. Bulan ni. Rasa nak menitik air mata. Maka saya pun ambil handphone untuk bulan depan tajuk ni request. Tak hilang lah. Kalau handphone hilang saya tak ingat lah. Sebab saya mari tak ingat kan. Tengok apa perasaan kita yang mengajar bila orang ingat tajuk yang kita janji dan kita nak ajar tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi harta yang keempat adalah harta yang sudah dihibah. Sebenarnya lagi nak masuk kan? Betul? Okey. Harta yang sudah dihibah. Harta yang telah dihibah oleh si mati semasa hayatnya kepada mana-mana individu tidak lagi menjadi harta pusaka, sebaliknya menjadi milik penerima hibah tersebut. Ini kerana hibah berkuat kuasa ketika si mati masih hidup. Itu konsep utama. Tapi kalau tuan-puan tengok yang asasi. Mana? Tu azan mana tu? Audio. Kita ni setakat mana? Ingat satu je. Teruskan Okay, baik. Iaitu hibah berkuat kuasa ketika si mati masih hidup. Ada orang tanya, hibah takaful macam mana ustaz? Hibah takaful itu adalah hibah ruqbah, iaitu bila mana berlakunya kematian barulah mendapat pewarisan hibah tersebut, dengan syarat berlakunya kematian dulu. Tapi ada mahkamah yang tidak, negeri yang tidak mengiktiraf hibah ini. Dia kata hibah itu sah tetapi rukun itu adalah tidak sah. Jadi ini isu undang-undang sedikit lah. Jadi kena bincang tepi. Dia tak boleh bincang sini lagi makin pening tuan-tuan sekalian. Yang tuan-tuan kena ingat begini saja. Hibah ini dibuat masa hidup, transaksi masa hidup. Wasiat yang kita belajar dulu dibuat masa hidup, transaksi lepas daripada mati. Kita dah faham kan? Bila mati seorang anak Adam itu, yang pertama adalah urusan perkebumian. Nombor dua adalah
berkaitan dengan hutang piutang si mati. Nombor 3 adalah harta perceraian kalaulah nak dituntut. Kemudian adalah wasiat, dan yang kelima adalah faraid. Ikut satu. Jangan bila mana mati, habis perkebumian, habis hutang, terus jam kepada faraid. Tanya dulu, kalau yang mati lelaki, tanya isteri dia, nak tuntut ke tidak atas perceraian ini. Maka dia kata nak, maka berilah bahagiannya. Kalau bahagian itu dia minta nak banyak sangat, ahli waris lain tak setuju, tak ada masalah, pergi mahkamah, biar mahkamah yang tentukan. Bila mahkamah tentukan balance itu, maka dibagi secara faraid lah. Kemudian ada wasiat, maka bagi pula wasiat dulu. Kemudian last sekali baru faraid. Itu senang, clear cut tuan-tuan sekalian. Cuma yang jadi masalah hari ini, yang berbangkit hari ini, banyak yang berlaku adalah tidak didokumentkan. Tidak didokumentkan ni adalah geran tanah masih lagi nama si mati. Macam baru ni ada orang tanya, Ustaz, kami ni adik-beradik dah sepakat, tanah ni kami tak nak bahagi lagi. Kenapa? Saya kata kenapa? Maka dia kata sebab biar tempat untuk kami adik-beradik ini berkumpul. Kemudian saya kata tanah itu ada dibuat apa-apa dah? Ada dah. Adik saya 2 orang buat rumah atas tanah itu. Saya kata problem, kata. Dia kata kenapa problem Ustaz? Sebab kami sepakat. Abang sepakat dalam keturunan abang. Abang akan mati, adik akan mati. Maka keturunan next step nanti barangkali tak setuju. Ini pun masalah juga. Sebab itu bila mati hari ni, minggu depan dah boleh start urus. Jangan mati hari ni 2 tahun lagi baru nak urus. Macam baru ni ada satu kes tuan-tuan sekalian. Suami mati, isteri nak tuntut harta sepencarian. Asalnya bila nak tuntut harta sepencarian, isteri ini akan fight ataupun pihak yang sebelah sana adalah ahli waris kepada suami, iaitu anak-anak sahaja. Masalahnya adalah suami dia mati, kemudian ayah pada suami pula mati. Beza 2 tahun. Jadi asalnya pihak defendant adalah anak-anak. Tuan-tuan tahu apa yang bertambah? Daripada 4 defendant jadi 13 defendant. Siapa? Sebab ayah mati selepas anak mati. Jadi bila anak mati, ayah ada hak tak kepada harta anak? Ada. Jadi tak sempat nak bagi hak ayah tadi, ayah pula mati. Maka kena cari siapa dia ahli waris kepada ayah tadi, jadi pihak defendant. 13 tuan-tuan sekalian. Penuh bilik saya. Takkan nak halau balik. Masalahnya 13 tadi bukan semua di Negeri Sembilan. Tahu di mana? Noh, Tanah Merah, Kelantan. Johor. 2 negeri tadi dengan ada yang Negeri Sembilan. Cuba bayang. Soalan saya, siapa nak tanggung tiket flight daripada Johor daripada Kelantan? Dia nak tuntut tahu apa? Ni. Harta dia adalah Pro 2 Viva 850 manual. Kemudian motosikal SYM 125 dan rumah teres tingkat di tak ingat dah aku Seremban belah mana tu. Tengok sampai ingat 3 harta tadi. 13 tadi perlu datang. 13 tadi mujurlah setuju melepaskan hak masing-masing. Cuma bagus hakim ini, dia kata masing-masing mana yang setuju buat surat saja, cop persetujuan sumpah, nanti hantar. Makna kata menandakan persetujuan nak melepaskan hak mereka. Itu bagi yang setuju. Kalau tak setuju, manual tak manual. Dia kata sudah. Hak tetap hak. Ingat tak ada ni ke? Tak ada nilai ke? Ini masalah. Okey, sekadar itu saja. Kita berjumpa lagi pada bulan depan. Dan patuhilah SOP yang ada. Yang sakit janganlah datang, yang ada pelik-pelik janganlah datang. Boleh. Sila. Kalau kami di mahkamah, kami nak surat daripada bank tersebut yang menyatakan boleh dihibah daripada bank yang memberi pinjam loan tersebut. Setakat hari ini, pengalaman sahabat saya, dia mohon daripada LPPSA, dia tak keluarkan. Daripada bank, ada bank yang keluarkan. Kalau tak ada surat itu, maka kami tak benarkan. Itu je lah.
kena berurusan dengan bank lah. Jadi kalau ada bank yang benarkan, kena tengoklah, kena tanyalah, boleh tak saya nak hibah, kemudian mahkamah nak surat daripada bank. Kalau dia kata boleh, maka dia keluar surat, guna surat attach tu, selesai. Mahkamah akan luluskan lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Jadi boleh call lah bank besok. Okay? Ya. Yang beli dengan tu kalau saya accept yang tidak sempurna. Tak sempurna. Milkul tam, tidak sempurna. Ya. Lepas tu mahkamah minta dengan bank tadi tu. Sila. Okey. Buat rumah atas tanah pusaka tu. Tanah pusaka tu nama siapa? Okey. Mak mati dah. Okey. Dua lagi tak duduk situ. Okey. Jadi 3 tu claim tu tanah mereka. Okey. Ada? Sepatutnya dia bayar sewa pada 2 ni. Dia kata macam tu. Mak meninggal bila? 3 tahun. Kenapa tak uruskan? Kenapa abang akan mati bila besok? Dah saja tanya. Dah saja nak suruh dia begitu sikit. Tak mau, sepakat ini buang. Sepakat dalam isu ini pada saya tak diperlukan. Jadi ada WhatsApp group family nyatakan malam ni aku dengar ceramah ustaz ni, ambil gambar saya. Ustaz ni kata begini. Aku rasa dah boleh untuk uruskan harta mak tadi. Mak harta di mana? Johor. Johor bukan murah bang weh. Yes, jadi tanya pada 3 orang tadi, korang nak kekal di sini ke tidak? Mereka kata nak, sebagai contoh, sebab kami dah buat rumah pada sini. Jadi bayar bahagian kami 2 orang tadi. Contoh 5 beradik. Harga tanah itu 500,000. Maka bahagian abang 100,000, yang 100,000 lagi. Yang 300,000 suruhlah tukar pada nama 3 orang tadi. Dia paling cantiknya adalah kena pecah lelak, sebab kita dah buatkan tanah kita. Sampai bila nak kekal dengan nama mak? Sampai bila bang? Abang ada anak? Ada isteri? Isteri abang bela ke orang lain bela? Tak, dulu memang sekarang abang bela. Dulu siapa bela? Agak-agak didikannya sama macam abang yang tak bergaduh sekarang ni. Tak tahu kan? Boleh? Boleh nyatakan dalam WhatsApp group malam ni? Ada Bayangkan dia nyatakan malam ini dan jadi perbincangan dan selesai. Adakah ini yang ilmu bermanfaat? Yes. Ini kita kejar. Sama. Okey. Bila saya cerita, mesti kena mana-mana jemaah dalam tempat saya cerita. Nak bagi tahu bahawasanya semua orang kita bermasalah. Itulah saya bila bagi tahu. Dan isu ini jarang dibincangkan. Itu masalah dia. Lepas tu bila saya ceramah, saya suka cerita bab kes. Bila cerita bab kes, awak dia begitu. Kena dengan kita. Betul tak? Bukan nak kata benda lain tak penting. Cumanya sebab itu pihak Masjid Surau ini dia cari saya untuk fokus bab ini. Bila fokus bab ini, maka dia menyeluruhlah. Quran dah ada kan? Akidah dah ada kan? Benda itu penting juga. Tapi janganlah belajar itu saja. Kena belajar bab lain juga. Kita kena belajar urusan yang mana kita nak tinggalkan dunia ini. Biar kita tinggalkan dunia ini, tinggal terus. Tak ada apa dah. Tak ada berkait dengan kita dah. Ni dah tinggalkan dunia, duk main nama kita lagi. Tu bukan harta kita dah, tak ada kena-mena dengan kita dah, tu harta korang. Jadi anak-anak gagal untuk belajar ilmu menguruskan harta yang kita tinggal tadi. Bila tinggal kosong dah bang, tak ada apa dah. Nama pun tak ada function dah nama kita tu. Takkan nak bangun balik, "Oi, kenapa tak jual lagi?" Tak boleh gitu. Itu je lah saya nak bagi tahu. Jadi ingat nak kumpul harta, kumpullah. Terpulang kepada tuan-tuan sekalian, tetapi duit ini adalah bukan untuk dikumpul macam orang gila, tetapi untuk dirasai.
Dirasai tu maksud apa? Dirasai nikmat tersebut. Nikmat macam mana bila duit banyak buat family day. Betul? 3 hari. Adanya malam pertama tazkirah, malam besok tahlil. Ni barbecue. Kita nak tu. Benda tu biar syok tuan-tuan sekalian. Indah tau. Family saya setiap tahun ada family day. Cuma tahun ni insya-Allah bulan 12 nak family day di Langkawi. Naik sewa bas tuan-tuan. Nak ikut? Mana? Kena ikut tadi. Macam-macam dah kami pergi. Vietnam, pergi macam-macam. Jadi bagi tahu dah tahun ni nak pergi situ. Jadi kumpul lah seronok tuan-tuan sekalian. Dengan menantu dia, dengan itunya. Dah setakat tu saja. Kita jumpa lagi bulan depan. Doa-doa supaya kita tak lockdown macam dulu balik tuan-tuan sekalian. Doa-doakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.